بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, berkatilah hari-hari yang berbaki di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Pengurusi surau, seluruh jawatan kuasa, ketua Helwi ke apa panggil sini tu, bahagian muslimat lah, yang menjemput saya pada malam ni, Dr. Nuhayati, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah SWT, malam ni sampai juga. Dan saya petang tadi berasa letih dah. Berasa letih macam tak boleh mai. Ni berasa segak. Berkat doa pun kena yang hujan sama sikit. Alhamdulillah, kita duduk dalam majlis ilmu. Semoga Allah SWT menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, insya-Allah, satu hari nanti, dan diberikan oleh Allah husnul khatimah dan dikekalkan nikmat iman kepada kita semua. Nikmat iman ni besar. Nombor satu, saya selalu ulang, bila kita ni Islam, walaupun Islam daripada
ahli keluarga sebab mak ayah Islam. Tapi cuba kita bayang satu benda, iaitu atas dunia hari ni ada 7 bilion orang, yang Islam 2 bilion je. Lagi 5 bilion tidak Islam. Allah tak pilih. Kita dengar bunyi simple, Allah tak pilih. Dia nak faham Allah pilih ke tak pilih ni, cerita dia bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa siang dan malam untuk satu orang antara yang paling dia sayang dalam hidup dia. Kalau saya sebut macam ni, siapa baca sirah, antara 5 orang yang paling Nabi sayang dalam hidup dia adalah Abu Talib. Sebab Abu Talib pengganti tempat ayah Rasulullah. Dan Nabi nak dia masuk Islam. Hari last dia mati, dia tak Islam. Dan Nabi duduk di sebelah dia, di sebelah Abu Talib, dalam keadaan muka dan jubah Nabi dibasahi dengan air mata. Bukan sedih sebab pak menakan yang menjadi galang ganti sebagai ayah, tapi bukan sedih sebab pak menakan tu mati, tapi sedih sebab pak menakan tu tak masuk Islam. Allah Ta'ala buat turun ayat. Waktu itu, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak boleh pilih untuk bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Ni ayat Quran ni. Kalau boleh renung elok-elok ni, kalau kita boleh renung, cerita kat anak kita elok-elok ayat ni. Wahai Muhammad, turun ayat Quran. Hang tak boleh pilih nak bagi hidayah kat siapa yang hang sayang. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah, dia memberi hidayah kepada orang yang dia nak. Jalla jalaluh, yang Allah nak. Kita Islam sebab Allah nak. Anak-anak kita Islam sebab Allah nak. Alhamdulillah. Tu nikmat nombor 1, hak paling besar sekali untuk anak-anak kita reti tentang betapa besarnya nikmat hidayah ini. Bila dia besar, kena jaga. Jaga ni yang paling saya semua kita takut, ialah sampai mati, adakah Allah nak kekalkan nikmat ni sampai kita mati? Sebab tu dia ada doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ataupun doa yang Allah sendiri ajak untuk kekalkan iman. Punya ajaib. Allah ajak dalam Quran doa macam Allah Ta'ala kata kita ni, minta macam ni. Kalau nak kekal iman, minta macam ni. Kalau nak reti faham dengan bahasa Kedah ni, nak minta kekal iman, doa macam ni. Maka Allah pun ajak dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua orang hafal. Saya jamin hak ni hak mai semua kaki kuliah kan, semua hafal doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan la tuzigh. Orang Kedah baca la tuzigh. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, Allah ajar macam mana nak doa supaya aku tak tarik nikmat Islam hak aku bagi ni. Tu pun tak baca juga. No? Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan palingkan hati kami selepas engkau memberi hidayah kepada kami. Ni malam ni semua dapat hidayah dari Islam.
Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Kita hidup ni dengan rahmat Allah. Manusia boleh makan dengan rahmat Allah. Manusia boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Manusia boleh sembuh dari penyakit dengan rahmat Allah. Turun hujan dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Nabi kata, aku sekalipun bukan masuk syurga dengan amalan aku, illa an yataghammadani Allahu birahmah, kecualilah kalau Allah kesian kat aku rahmah besar, rahmat sangat besar. Sebab tu dalam Quran ada beratus kali doa rahmat. Doa Rabbirhamhuma, wahai Tuhan rahmati mereka berdua, ibu dan ayah. Wahai Allah, rahmatilah kami. Wahai Tuhan kami, jadikan kami di kalangan orang yang dirahmati oleh-Mu. Itu rahmat. Jadi nombor satu, nombor satu iaitu nikmat hidayah tadi lah. Itu nombor satu, poin nombor satu. Kita pun start ni. Tak lama. Sekejap saja malam ni. Kemudian nombor dua. Yang kedua, muslimin, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, nak Ramadan. Saya berapa kali ceramah Ramadan, saya ulang tajuk ni je lah. Siapa suruh panggil kan? Tajuk yang sama. Saya bukan dan baca apa, sekeping, selai, sebaris pun tak dan ulang kaji apa tadi. Tetamu baru balik pukul 7. Saya keluar rumah subuh. Subuh, tetamu balik 7 petang tak sat. Tu pun saya yang minta diri, bukan dia minta diri. Saya kata minta diri dulu lah. Kalau saya sembang lagi, tak main. Kan? Jadi saya tak dan apa tuan-tuan. Takat mana yang ada. Takat mana yang ada. Nombor dua, nak main bulan puasa. Cemui lah dengar pasal puasa ni. Selalu lah dengar. Dengar macam-macam tak buat pun. Dengar pasal Quran lah, pasal apa. Tadarus duduk 12 orang itu. AJK ramai pada hak tadarus lagi. Bilangan AJK. Bukan masjid sini lah. Tempat mana. Subhanallah. Sunnah macam-macam. Tak tahu. Bulan puasa tak payah cerita, semua orang tahu. Bangun sahur, buka puasa awal, baca doa apa, tarawih, baca Quran. Tapi tak semua hak Allah pilih untuk buat. Subhanallah. Tuan-tuan tahu nikmat apa tu? Yang tu nama dia nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Dalam alam ni, hak paling reti semua benda ibadat ni, nama dia Iblis. Kuih sesat nampak ni. Betul ke? Betul ni saya berani sebut kan, dalam TV ke, dalam radio ke, ni berapa rakaman. Dalam alam ni, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang paling reti pasal ibadah kepada Allah ni Iblis. Tuan-tuan tengok tempat dia di mana hari ni, malam ni. Sangat menginsafkan. Iblis pernah duduk depan Jibril, depan Mikail, depan Israfil. Dia nombor satu. Satu ketika dulu. Dia nombor satu. Paling alim, dia yang paling banyak ibadat. Tuan-tuan ingat dia ibadat 1000 tahun. Tuan-tuan ingat dia ibadat 10,000 tahun. Iblis. Sampai malam ni, Iblis masih lagi manusia yang paling reti tentang ibadah kepada Allah. Tapi dia tak boleh buat dah sampai malam ni.
Sebab tuan-tuan teringat benda ni mengisahkan tak? Sangat mengisahkan. Cuba tuan-tuan renung tengok. Sebelum Allah cipta Nabi Adam, berapa hari je Iblis masih memegang tempat pertama. Yang paling alim, yang paling banyak ibadah dia melebihi semua malaikat yang ada dalam alam ni. Sekelip mata je Allah tukar dia, sekelip mata saja. Daripada tempat nombor 1 dalam alam ni tuan-tuan, nombor 1. Daripada nombor 1 yang paling mulia di sisi Allah, nombor 1. Malam ni ketika saya bercakap, dia adalah makhluk yang paling hina dan paling dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan boleh ubah tak? Boleh. Sebab tu Allah Ta'ala sendiri ajak dalam Quran doa tu. Tuhan sendiri ajak dalam Quran doa untuk aku tidak mengubah dan membolak-balikkan hati kalian. Setelah aku yang pilih untuk memberikan hidayah. Aku yang pilih, bukan Muhammad, bukan Jibril alaihi wassalam. Kena minta. Dia bila dengar boleh amal, yang tu nikmat yang cukup besar. Sebab tu bila tuan-tuan boleh buat satu-satu ibadat, puji Allah. Puji Allah tu macam mana? Alhamdulillah. Ketika kita mendapati diri kita boleh bangun pada waktu malam, ambil ayat semayang, puji Allah. Jangan kata, ish, hang tak perasan kata hang hebat ni. Satu taman ni, hang seorang je main semayang di surau. Sejam sebelum azan subuh. Tak perasan ke kata hang hebat? Iblis bisik, syaitan main bisik. No? Jadi banyak bersyukur kepada Allah bila Allah bagi nikmat boleh beribadat. Bila tangan kita boleh pegang tasbih, kita boleh selawat, puji Allah. Terima kasih ya Allah, pilih aku di kalangan mereka yang mengabdikan diri kepada kamu. Alhamdulillah, puji Allah, sebut Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah ni pengikat nikmat. Mana-mana nikmat, ingat kaedah ya, mana-mana nikmat yang ketika kita dapat, kita sebut Alhamdulillah, Tuhan akan ikat sampai mati. Tapi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akan tetapi sedikit di kalangan hamba kami yang reti bersyukur. Ramai tak pandai berterima kasih. Syakur tu berterima kasih lah. Macam mana cara nak terima kasih kepada Allah? Alhamdulillah. Langkah kaki keluar nak main masjid, lintas dalam hati, Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, pilih aku daripada ribu hak ada di taman ni. Terima kasih wahai Allah. Teguk ayat bismillah, teguk ayat Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah bagi minum air yang halal. Berapa ramai yang minum arak, juta minum arak dalam Malaysia hari ni. Daripada budak sekolah rendah sampai hak tua, umur 50, umur 60. Lagi menyedihkan, jadi manager di Kasbek Shah Alam. 4-5 orang tuan-tuan, manager besar dalam Kasbek kilang besar tu Melayu. Melayu ni saya sebut biar dia dengar. Betapa malang dia dan seluruh keturunan dia. Melayu tuan, duduk dalam tu. Dia manager ramai dalam tu, kilang besar. Menteri hak luluh kilang tu walaupun dah mati, sampai malam ni dia duduk tanggung dosa besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni nak cerita hak tadi, ikat nikmat. Ikat nikmat dengan banyak menyebut Alhamdulillah. Sebenarnya nikmat Allah ni, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tak boleh kira. Pasal apa?
pasal waktu kita sarung baju tak sah, nikmat lah tu. Kita sarung baju, kita mandi, kena ayak, kita gosok gigi, ada berus, ada ubat gigi, kita shampoo, kita sabun, kita pakai kentola, nikmat ada kentola, kita pakai seluar anak main, kita pakai kain, semua tu nikmat. Tuhan kata kalau hangpa nak kira, la tuhsuha. Hangpa tak boleh nak kira. Tapi tak ramai yang Allah bagi ruang untuk sebut alhamdulillah, terima kasih wahai Allah, segala puji bagi Allah. Begitulah Ramadan bersilih ganti. Malam ni umur 46 lah. Malam ni umur 52 lah. Malam ni umur 61 lah. Dah 30 Ramadan, 40 Ramadan Allah Ta'ala bagi. Berapa kali Allah Subhanahu Ta'ala bagi kat kita Lailatul Qadar. Yang kita duk ingat takat 5-6 tahun ni, 10 malam terakhir kalut di jam masak, kalut kuih raya, kalut dengan cucu mai, kalut dengan nak cari dengan 10 malam terakhir. Umur 50 lebih lah, 60 lebih. Masa laju ni. 29 Mac habis Mac dah. Laju masa ni. Laju masa ni nak tunjuk kata dekat dengan kiamat. Yataqarabuz zaman. Dia mai dekat dengan kiamat, sebab tu masa jadi laju. Nabi sebut pula nak bagi reti, nak bagi faham hak Nabi kata masa jadi laju tu apa dia? Setahun rasa macam sebulan, Nabi kata. Jadi tak? Jadi 50 tahun dulu tak jadi lagi. Ni saya nak abang kata hak la ni baru jadi ni. 40 tahun yang lepas jadi lagi yataqarabu zaman, tak jadi lagi. Mak-mak kita masak guna kayu api, pi cari, pi potong 50-60 tahun yang lalu. Ayam angkut di sungai. Basuh kerja boleh buat banyak. Tak berasa lagi yataqarabu zaman, masa hak laju tu tak berasa lagi. Berasa bila? Niat 10 tahun ni. Cuba tengok 3 bulan ni berasa berapa hari? Nabi kata setahun hampa akan rasa macam sebulan. Lagi dekat dengan kiamat, sebulan dia rasa macam seminggu. Lagi dekat dengan kiamat, seminggu berasa macam sehari. Lagi dekat dengan kiamat, habis sehari-sehari berasa macam sesaat. Berasa tak tu? Berasa dah. Bila? Halala ni. Yataqarabuz zaman. Dia dekat dengan kiamat. Ada satu benda yang berkait dengan puasa dan Dajjal. Puasa dan Dajjal. Ada kena-mengena. Tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa jam tu 8.45? Nak ikut tu kah? Cepat lah. Saya duduk seronok tengok tu. Dia bila habis tanda kecil, kemuncak tanda kecil ni Imam Mahdi. La ni, kalau saya suruh tuan-tuan buka la ni dalam Google, tanda kecil kiamat, lepas tu tuan-tuan sebut kat saya hak mana hak tak jadi lagi. La ni tuan-tuan boleh buka dalam Google, tulis tanda kecil kiamat, beritahu kat saya hak mana tak jadi. Bangunan pencakar langit, banyak terjadi pembunuhan sampai orang yang dibunuh tak tahu pasal apa dia dibunuh, orang yang membunuh tak tahu pasal apa dia membunuh. Tu hak bunuh budak lah ni, bunuh budak umur 3 tahun, hempak budak. Kan ada puncak, bukan di New York ni, Malaysia ni. Dia bila semua tanda kecil ni jadi, kemuncak dia Imam Mahdi. Kemuncak ataupun penutup kepada tanda kecil.
Dan ketika Imam Mahdi hidup dan dia keluar, waktu tu Dajjal akan keluar, iaitu tanda besar nombor 1. Subhanallah. Sebab tu hak perangai Dajjal ni banyak. Sebab pak nak keluar. Antara perangai Dajjal paling besar nombor 1 ialah menipu, penipu besar. Banyak nak menipu berlambak daripada hak atas sekali sampai bawah sekali. Menipu. Dajjal menipu sebab tang mana pun dia keluar, dia kata akulah Tuhan. Memang penipu besar. Subhanallah. Benda yang kait dengan puasa ni, nak kait dengan puasa ni, Dajjal dan puasa. Apa dia tu tajuk tu? Iaitu bila Dajjal keluar, Nabi kata umur dia singkat je. Sebab dia hidup lama dah. Sejak 1400 tahun yang lalu, ada sahabat Nabi pernah jumpa dengan Dajjal dan dia hidup. Iaitu di sebuah pulau. Saya tak mau cerita hak pulau tu, jadi panjang. Sahabat ni naik kapal, cerita juga. Cerita sat, sebab dia cerita dia panjang. Dia naik kapal, sesat 30 hari. Mereka berjumlah 30 orang. Hak ni bukan saya saja sebut. Yang ni hadis Sahih Muslim. Naik kapal di laut, di Mekah ada laut lah, laut merah. Laut luas lah, bukan tasik. Laut. Sesat 30 hari sampai ke sebuah pulau, jumpa Dajjal di pulau tu. Bila dia balik, dia ni tak Islam waktu tu, dia agama Kristian. Nama dia Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Dia Kristian, dia balik sebab Dajjal sebut pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal sebut pasal Nabi Muhammad adalah Rasul dan bertuah beruntung siapa yang ikut Nabi itu. Dajjal kata. Walaupun dia Dajjal, hak tu betul. Hak tu disebut betul. Maka Tamim balik, pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Dan dia cerita ke Nabi. Semua benda hak dia cerita ke Nabi, daripada hak cerita panjang tu, hak saya tak cerita kat tuan-tuan tu malam ni. Cerita panjang hak dia cerita ke Nabi tu, kesemuanya Nabi dah cerita kat sahabat. Punya seronok Nabi bila Tamim yang pernah jumpa dengan Dajjal ni mai kat Nabi, cerita sama macam wahyu yang Nabi dapat. Soalan, Nabi pernah jumpa tak Dajjal tu? Tak pernah. Tapi Nabi dapat wahyu cerita pasal Dajjal. Dajjal ni mata dia orang, mata 2, tangan 2, jari 10, orang biasa. Orang. Cuma Nabi tak pernah jumpa dia. Dan Nabi cerita berdasarkan wahyu. Tiba-tiba ada orang jumpa dengan dia, cerita sebiji. Apa dia yang dia cerita sebiji? Banyak benda. Ada berbelah-belah benda yang Dajjal cerita dekat Tamim. Semua benda tu Nabi dah cerita lama dah kat sahabat. Antaranya ialah bila dia dilepaskan nanti, yang memenjarakan dia ialah, yang mengikat dia hari ni ialah Allah. Sejak bila? Wallahu a'lam. Sejak zaman Nabi apa? Macam-macam pendapat. Tak penting. Yang penting dia ada tak? Ada. Satu hari Allah yang mengikat dia akan membebaskan dia. Bila dia bebas nanti, umur dia, yang ni best. Sebab apa? Umur dia singkat. Dia itu umur dia 40 hari. Lega. 40 hari bukan nak dan pusing. Kan?
40 hari tak ada nak pusing. Nak pusing apa? Tak ada nak pusing dunia. Kita selamat ni duduk Taman Jaya. Takkan dia nak dan sampai. Okay. Nabi pun kata dia ni nak kait dengan Ramadan ni. Nabi kata umur dia 40 hari. Kemudian dia akan mati dibunuh oleh Isa AS. Tak nampak Encik Fazli, baru nampak. Lupa tak saat ni, alu-alu kan dia, staff kami. Okey, kemudian 40 hari. Waktu Tamim jumpa dia dalam gua tu, dia kata tak ada negeri, tak ada bandar kecuali aku sampai. Ni nak bagi tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan rasa tak seronok balik. Tak sah rasa seronok dah. 40 hari saya pun seronok. 40 hari bukan dah pusing. Tambah naik kuda. Pakai habis kot Mekah Madinah lah. Kan? Mekah pergi Yaman, patah balik habis 40 hari. Tapi dengar Asad, nanti Asad. Dia 40 hari. Lepas tu dia akan mati dibunuh oleh Isa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi kata hari pertama dia keluar tu, dia dilepaskan, dia pun keluar. Panjang hari pertama tu setahun. Pula dah. Kuih jauh dan pusing kuih jauh. Hak ni hadis sahih tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan kata ustaz khilaf kot. Tak ada. Hak ni hadis sahih. Hari pertama dia dibebaskan, panjang hari pertama tu akan jadi panjang 24 kali 360. Tuan-tuan kali ya. Setahun. Tak payah kali jam lah, setahun lah. Macam mana tu ustaz sehari jadi setahun? Awak ingat tuan-tuan saja tanya, sahabat tak tanya. Sahabat pun tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu hari pertama dia main tu 8,000 jam setahun. 8,000 jam. Siang separuh, malam separuh. Kami boleh semayang 5 waktu. Cukupkah wahai Rasulullah? Ni sahabat tanya ni. Hadis sahih. Ya Rasulullah, apakah cukup kami solat 5 waktu? Hari pertama hak panjang tu? Nabi kata tak. Nabi kata uqduru lahu qadra. Saya tak mau ceritalah pasal semayang, saya panjang. Masa nak habis dah. Kalau jam ni 5 minit lagi zakat. Saya guna jam saya lah. Okey. Nabi kata tak cukup 5 waktu walaupun sehari. Puasa macam mana pula? Okey. Hari pertama dia keluar, dia dibebaskan. Nabi kata hari pertama tu akan jadi panjang. Tak boleh nak fikir 8,000 jam. Jadi tak boleh nak masuk akal dah. Nabi kata hari kedua korang sikit. Allah yang cipta bumi ni, Allah yang akan bagi jadi panjang siang dan malam tu, jadi setahun. Hari kedua Allah Ta'ala bagi pendek sikit, alhamdulillah jadi sebulan. Hari ketiga Dajjal keluar jadi seminggu. Maksudnya macam ni, hari ketiga tu panjang dia 24 kali 7. Hari keempat macam biasa Nabi kata. Macam biasa kalau orang hari ni jawab apa dia? 24 jam lah. Hari keempat Dajjal keluar baru jadi 24 jam. Semua sekali tuan-tuan, campur hak 360 hari, campur 30, campur 7, campur 36, jadi lebih kurang 400 hari. Maksudnya lagi jauh dia boleh pi. Tambah pula Nabi pi sebut tambah ke tu lagi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana dia nak dan pusing? Nabi kata sur'atuhu kal ghaith istadbarat hurrihu. Seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Angin ni 200 km sejam kah? Tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia main taufan di luar negara. Kereta 5-6 minit duduk di atas, daripada duduk di bawah duduk di atas.
daripada sini dia bawa 3 kilometer pergi mana tu? Kereta, angin. Pokoknya patah. Tu dia angin berapa ribu kilometer tu. Nabi tak sebut jet, Nabi kata seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Tu pergerakan dia. Maksudnya sampai tak Sungai Petani? Sampai. Sebab tu dia boleh sebut ma min qaryatin. Dajjal sebut dalam hadis sahih Muslim hak panjang tu. Dajjal kata tidak ada bandar, tidak ada kampung kecuali habat tuha, aku mesti mendarat. Dia guna perkataan mendarat. Saya tak tahu, saya tak berani sebut. Saya tak sebut Boeing berapa ke, saya takkan sebut itu. Kita tak tahu apa hakikat dia. Kemudian kata Nabi, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, Allah sekat 1/3 hujan, 1/3 hasil tanaman bumi. Kedah saja ke? Satu dunia. 2 tahun sebelum Allah sekat 2/3. Allah sekat langit tak turunkan 2/3 daripada apa yang dia turun tiap-tiap tahun. Bumi tak buat keluar 2/3. Tanaman tak menjadi apa semua. Tengok tuan-tuan, sikit-sikit. Setahun sebelum dia keluar, bumi, langit tak buat turun ayak setitik pun. Bumi tak buat keluar sebiji pun gandum, sebiji pun padi. Lepas tu dia keluar. Bila dia keluar, setitik pun tak ada ayak ni. Bila dia keluar, ayak ni setitik pun tak ada. Kita kata simpan lah ustaz. Simpan apa? 3 tahun lagi Allah Ta'ala. Sebelum dia keluar tu 3 tahun Tuhan bagi tak ada dah. Malaysia ni kalau tak turun hujan langsung 3 bulan, 4 negeri akan mula catur air. Saya berceramah, saya kena study. Saya tak boleh baca nona, mangga ke apa. Saya kena study fakta. Study. 3 bulan kalau Malaysia ni tak hujan, 4 negeri akan catur air. 3 bulan, 6, 9. Hak Nabi sebut ni 3 tahun sebelum Dajjal keluar, Tuhan catur dah hak langit ni. Setahun sebelum Dajjal keluar, tak keluar terus air. Hari dia keluar, yang ni tak ada terus, setitik pun tak ada. Berapa hari tuan-tuan nak bertahan? Tak lama, 400 hari. Tang ni dia main bab puasa. Ni besarnya bab puasa Ramadan ni, tuan-tuan ingat apa di akhir zaman ni? Ramai tak yang tak puasa? Berlemak di akhir zaman ni yang tak puasa. Hak geng teksi, geng lori, cara geng teksi, geng lori. Saya bukan buat contoh ni nak memburukkan siapa tak. Semua sama aja. Cuma masing-masing dengan perangai masing-masing lah. Ada hak jenis bulan puasa pergi makan kedai Cina, dia tak malu. Nak sebut ke? Oh dia takkan sebut nama kot. Faham lah. Kena tu 3 orang jadi lah. Dia gamak pergi makan kedai Cina, dia gamak. Buka kat belakang lah, ataupun buka separuh. Ada sampai hari ni. Lepas tu hak pergi beli nasi bungkus, ada hak jenis buka kedai awal pukul 2. Bagus kerajaan kita, antara benda yang bagus kerajaan buat ialah menetapkan tak boleh buka awal kedai makan ni. Bagus tak? Bagus. Kalau pukul 4 lagi bagus. Kan? Lah ni pukul 2 buka dah nasi telur campur. Lepas tu kan pakat beli bungkus pi tonggek merata tepi sungai, tepi mana. Ni bukan cerita hak tingkatan 4. Hak ni hak tingkatan 46. Tingkatan 52, tingkatan teruk-teruk ni. Saya tengok dengan mata saya. Bila Ramadan, saya suka pergi baca Quran tentang ayat-ayat terjun ni. Belah-belah tupah apa semua tu kan. Saya pergi tang tu, tepi bawah pokok ayat apa semua kan, sambil kaki tak tu. Duduklah tang tu baca Quran. Dia mai buka nasi. Buka baru tengok. Tapi angkat tangan juga.
Nasi duduk di tangan. Saya pun perhati je. 50 lebih. Kita tengok muka kita reti. Dia muka 30-an tak sama, muka 40-an tak sama, muka 50-an. Tambah 60-an lagi tak sama. Dia tonggek je, tak dan duduk dah. Dia tonggek je atas tu, buka kalau tengok. Buka dah. Pergi ke belakang sikit je lah. Takkan nak makan tang tu. Dah satu line dengan saya. Satu line tu, duduk belakang sikit. Makan juga. Makan juga. Ramai tak puasa. Ramai tak puasa. Yang lebih menyedihkan di sekolah. Ada satu sekolah menengah panggil saya ceramah. Dulu saya kerap. Lebih 100 buah sekolah saya pergi. Dulu sebelum zaman sibuk. Lah ni sibuk dengan sekolah. Lah ni buka sekolah, dulu mengajar. Mengajar tak fikir apa dah. Kemudian ada satu sekolah ni, saya pergi sebelum mula ceramah, saya tanya masalah apa sekolah ni. Dia kata, ustaz, masalah dia pelajar kami ramai 1000 lebih. Dia ada sekolah menengah. Cikgu tahu siapa cikgu? Ada sekolah menengah mencecah 1800. Punyalah ramai. Cina pun ada, India pun ada, 200 orang, 300 orang. Bila bulan Ramadan, kantin buka tak? Buka. Dia buka juga, tapi makanan terhad. Tiba-tiba hari pertama buka, makanan habis awal. Yang mai sikit, tapi makanan tak cukup. Orang kantin seronok tak makanan tak cukup? Seronok. Esok buat mai lebih tak? Buat mai lebih. Asal nasi lemak 300 saja. Dah bila tengok habis cepat, dia buat mai 500. Dia kata anak-anak Cina dengan India ni makan tambah ni kali ni Ramadan. Buat mai 500 pun habis awal. Hari ketiga dia ni bukan contoh lah, ni hak jadi betul ni. Ni nak cerita tuan-tuan pakat jaga anak-anak. Saya bagi tips untuk meraih keberkatan daripada Allah. Anak-anak ramai tak puasa sebenarnya. Bila hari yang keberapa pun tuan-tuan, bawa mai nasi lemak dengan bihun kantin sedia 1000 habis. Budak Cina 200. Kantin dia nak kira apa? Ni orang kantin kena bertakwa kepada Allah. Ramai juga anak murid saya yang pengusaha kantin pun. Jangan buat lebih kurang, Tuhan akan kira di mahsyar nanti. Goreng lebih kurang, guna bihun hak paling murah, keras. Budak kan tahu apa? RM1.50. Tak buh apa. Togel pun tak buh, kata ayam. Boleh tiang pula. Tak habis. Ada lagi 10 minit. Tuan-tuan sekalian, ustaz tu kata, di sini ustaz, budak-budak bukan sahaja tak puasa, bahkan bila Ramadan, mereka makan ramai-ramai dalam kelas. Hak pi beli ni anak Cina, seorang bawa 4 bungkus, seorang bawa 2 beg, seorang bawa naik makan. Saya kata, pengawas tiap-tiap kelas ada, turut tulis nama. Dia kata, ustaz, pengawas tak ada, tak makan dalam kelas. Alhamdulillah. Lepas tu macam mana? Pengawas makan belakang bangunan. Sebab teruk sangat kalau duduk sekali. Hak baju biru kan, pengawas baju biru lah. Kalau makan dalam kelas jadi teruk terlampau. Dia pun makan juga, tapi tak dalam kelas. Dia hormat sikit, makan di belakang. Tapi bukanlah kata satu sekolah, cumanya jadi benda tu jadi parah. jadi parah. Yang tak puasa ramai. Maka antara hak Nabi ajak, dia tuan-tuan duk heran, anak-anak zaman hari ni tak mau bangun sahur. Kita kata kemah, sepanjang tahun tak pernah puasa sunat. Mai Ramadan tak pernah sahur, tapi puasa habis ustaz. Saya heran anak saya. Heran, tak payah heran, dia bersahur pukul 11.30. Dia sahur 11.30 kat sekolah. Kat sekolah ni bukan kata bihun goreng nasi lemak.
Rokok pun boleh hisap. Rokok boleh hisap. Cikgu tak larat dah. Punya pasal yang apa nak hisap kau. Setengah sekolah tak larat. Pelajar terlampau ramai. Masuklah tandas budak waktu bila pun. Berasak. Bulan puasa. Subhanallah. Kita duk heran anak kita. 30 hari mangkit sahur. 6-7 hari je. Halim tak sahur. Kuat balik tolong kita pula apa. Ni saya bukan nak ajak buruk sangka dengan anak ni. Berhati-hati. Laki saja ke ustaz. Sama. Akhir zaman ni laki perempuan sama naik. Jangan kata anak laki saja lah. Kondom hari ni jumpa bukan dalam beg orang lelaki, jumpa dalam beg pelajar perempuan hari ni punya kondom. No? Hari ni punya kondom. Tak mahu cerita tu bab tu panjang. Jadi tuan-tuan, Nabi ajak tuan-tuan buat satu sunnah ni, iaitu sunnah bersahur. Pelik no? Nabi sebut macam ni, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Nabi kata bersahurlah. Bila mangkit, gerak anak-anak untuk bangun sahur. Kita kecil-kecil dulu sampai hari ni, saya ingat betapa mak ayah zaman dulu, walaupun mengaji tak banyak, tapi bila mai Ramadan, dia akan buat makanan yang anak dia lalu untuk bersahur. Apa dia? Paling budak lalu. Apa dia? Nasi goreng. Hak tu lah dia buat. Dan saya pernah waktu kecil, buka-buka mata duduk depan nasi lah. Saya pun tak tahu bila. Bukan tak tahu bila, pak angkat. Ayah tu angkat. Subhanallah. Alhamdulillah, berkat rajin orang tua-tua dulu, berkat amalan sahur hak Nabi ajak, Nabi kata sesungguhnya pada waktu itu dan perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Tak sama mak ayah hari ni. Mak ayah hari ni bukan dia tak gerak anak-anak, dia pun tak bangkit sahur. Kena lagi 5-6 orang ambil pi. Siapa suruh panggil? Ni saya tak kata siapa, saya tak kenal seorang dua. Subhanallah. Mak ayah tak bangkit. Betapa jauhnya daripada sunnah. Lepas tu duduk heran, keluarga tak barakah, keluarga tak rahmat, berantakan tiap-tiap hari, duit tak pernah cukup, makan siang malam makan pun duk berkelahi, tak barakah juga. Jadi bersahur, Nabi kata fa inna fis suhuri barakah, pada bersahur itu barakah. Kalau anak tak lalu pun mancuh ayak hak dia lalu. Budak dulu apa dia ayak yang paling dia suka? Milo. Milo bos susu tin tu. Allah, tu yang kena kencing manis. Tapi hak tu paling sedap. Milo tu dah manis dah, jahat dah. Milo tu bos susu tin tu pula kan. Tapi dia punya lemak, dia punya sedap. Mak ayah mancuh hak tu, minum kita habis cawan. Cawan besar habis. Tapi puasa anak-anak dulu daripada umur 7 tahun puasa. Lah ni umur 17 tak puasa. Umur 27 masih tidak berpuasa. Tak malu nak sebut dalam YouTube, dalam Insta, dalam live yang dia buat, kata dia tak puasa. Tak malu. Anak-anak hari ni umur 20 lebih. Mengaku buat dosa besar, rasa macam jentik semut je. Punya jauh daripada rahman Allah. Dan betapa hidup dia dikelilingi oleh laknat dan kemurkaan Allah. Sebut ni, muka penuh selamba. Saya tengok dengan mata saya, dan saya dengar dengan telinga saya. Dia kata, budak tu kalau saya sebut nama, tuan-tuan tahu, umur 20-an. Dia kata, saya tak puasa. Memang saya sebut kat you all, saya tak puasa. Sebab apa saya tak puasa? Sebab saya tak solat. Subhanallah. Sebut dalam nada penuh joke, lawak, penuh lawak. Dia bukan melawak, dia cerita betul. Dia kata betul, saya tak puasa. Dia kata betul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hak Dajjal tak sat, penutup. Lagi 3 minit.
Iaitulah apabila Dajjal ni keluar, ayak ni tak ada. Tuan-tuan bayang tengok. Berapa lama? 400 hari. Bukan ayak saja tak ada, minum makanan sebiji beras pun tak ada. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau siapa mengaku Dajjal tu Tuhan, macam mana hidup dia?" Nabi kata, hidup dia mewah. Makanan dia dapat, minuman dia dapat, emas perak dia dapat. Dajjal akan bagi dunia kat dia. Bagi. Sebab Dajjal ni sihir dia boleh buat keluar emas perak daripada tanah macam tu je. Dia bagi. Kemudian sahabat pun ingatlah, siapa yang tak mau mengaku kata Dajjal ni Tuhan, kumpulan beriman, dia nak makan apa? Ya Rasulullah, dah kata ayak sitik pun tak ada. Tang ni mai bak puasa. Tapi kali ni bukan puasa daripada subuh sampai ke maghrib. Puasa kali ni daripada Dajjal keluar sampai 400 hari, siang dan malam. Tuan-tuan, benda ni nak jadi dah, mesti jadi. Dia khayalan ke realiti? Realiti. Dunia waktu tu macam mana? Macam malam ni. Tuan-tuan akan jijak kaki masuk dalam surau macam malam ni. Tuan-tuan boleh bercakap macam malam ni. Tuan-tuan boleh tengok macam malam ni. Ada kerja macam malam ni. Tapi waktu tu makanan tak ada, minuman tak ada. Berapa hari? 400 hari. Di sini akan terpakai iman seseorang. Bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kumpulan beriman ni bila tak sentuh ayak, tak sentuh nasi ataupun makanan, macam mana mereka nak hidup? Makan apa?" Nabi pun sebut satu karamah yang akan jadi di seluruh muka bumi Allah kepada orang-orang beriman saja, iaitu makanan dan minuman mereka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikrullah. Tiap-tiap kali mereka sebut zikir tu, mereka akan jadi kenyang. Boleh, yang ni boleh terima tak ni? Tak boleh. Tak capai ni. Yang ni tak capai tuan-tuan ni. Yang saya sebut ni, benda ni tak capai. Maka latihan dia bermula daripada hari ni. Bukan menunggu Dajjal, tetapi membuat persiapan diri, kerana saya dan tuan-tuan kita duduk di akhir zaman. Buat persiapan diri dan anak-anak dan ahli keluarga. Kalau kita saja Islam, bini kita lari pergi ikut Dajjal. Macam mana? Anak-anak kita berlari-lari mengejar Dajjal untuk mengaku kata dia Tuhan. Sebab Dajjal duk bahagi emas. Maka kena latih. Kalau puasa Ramadan pun anak kita tak puasa, tuan-tuan bayang tengok ketika Dajjal keluar, dengan siapa dia ikut? Iman dia kah ataupun Dajjal itu? Wal'iyadzubillah. Saya rasa takat tu saja untuk malam ni. Qulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ni mendapat pengajaran untuk saya dan kita semua, dan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Ramadan kali ini kita semua sempat. Banyak kali dah Ramadan kita pun sempat. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah supaya amalan kita hak lepas-lepas Allah Taala terima. Ni ibadat banyak dah buat, baca Quran banyak dah, pi umrah pun 7-8 kali dah, sedekah banyak dah. Jangan lupa minta Allah SWT terima ni sementara kita hidup ni. Wahai Allah, terimalah amalan-amalan dulu. Waktu sedekah niat minta tu, wahai Allah, ni aku sedekah ni wahai Allah, supaya semua amalan kebaikan dan ibadat yang aku buat, wahai Allah, terimalah, dengan rahmat daripada sisimu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam.